Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan kesempatan kepada kita bagi dapat sama-sama kita meneruskan lagi pengajian secara maya ini. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan meneruskan lagi pelajaran yang ketiga, iaitu Ad-Darsus Salis. Pelajaran yang ketiga ini merangkumi surah Al-Kautsar, Al-Ma'un, Quraisy, Al-Fil, Al-Humazah dan surah Al-Asri. Jadi insya-Allah pada kali ini Ustaz akan ambil 3 surah dulu, iaitu surah Al-Kautsar, Al-Ma'un dan surah Quraisy. Dan 3 baki lagi insya-Allah kita akan bincangkan pada minggu hadapan, iaitu minggu yang terakhirlah untuk PDPR ini. Insya-Allah saya doakan semoga anak-anak pelajar masih lagi bersemangat untuk dapat sama-samalah kita mencari menimba ilmu berkaitan dengan pengajian Al-Quran dan juga cara membaca surah-surah lazim ini dengan baik untuk memudahkan kamu menghafaz nanti. InsyaAllah kita menggunakan buku teks dan sekiranya ada kitab Al-Quran, boleh tengoklah yang terjemahan itu bagi yang tiada ada buku teks, sebagai panduanlah untuk sama-sama kita baca dan juga kita bincangkan makna dia. Dan kita akan mula dengan surah Al-Kautsar terlebih dahulu, yang mana insya-Allah saya akan membaca dan juga di samping itu kita akan membincangkan berkaitan dengan hukum tajwid yang ada dalam surah ini. Kita lebih kepada membincangkan berkaitan dengan hukum mad asli. Okey, bagaimana cara kita nak mengenal mad asli dan juga hukum-hukum mad yang lain di dalam surah Al-Kautsar. Dan juga selain daripada itu kita akan memahami berkaitan dengan beberapa makna istilah ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Kautsar ini. Jadi insya-Allah sekiranya anak-anak pelajar dah bersedia, boleh kita mulakan dan pastikan ada buku catatan lah untuk anak-anak pelajar dapat mengulangi kembali apa yang dah kita bincangkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Okey, dalam ayat ni kita lihat dari segi hukum tajwid dia, pada nun yang bersyaddah. Hukum nun yang bersyaddah iaitulah wajimal ghunnah. Jadi kita baca dia dengan dengung. Dengung 2 harakat, dan dengung wajimal ghunnah ni boleh sampai 3 harakat. Kemudian kita bertemu dengan hukum mad jaiz pada inna a'ta, iaitu pada inna dan a'taina tu. Dia ada 2 kalimah tu. Jadi kalimah yang pertama tu dia ada alif, di atasnya ada tanda mad. Selepas itu ada huruf hamzah dalam kalimah yang kedua. Maka ini dinamakannya mad jaiz munfasil. Jadi hukum bacaan dia 4 ataupun 5 harakat. Jadi kamu boleh catat sikit. Okey, cara nak mengenal mad jaiz munfasil. Okay, yang kedua pada a'taina tu, pada huruf ain tu makhrajnya di bahagian tengah kerongkong. A'taina. Jadi pastikan bunyi dia di tengah kerongkong. Kemudian taina, tai itu dia jadi hukum lin, tai itu, iaitu pada ya yang di atasnya ada sukun, sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Jadi dinamakannya sebagai hukum lin.
Okay, bagaimana kita nak mengenal hukum lin? Hukum lin hurufnya ada dua. Boleh catat sikit. Huruf lin ada dua, iaitu huruf waw dan huruf ya. Yang mana huruf waw dan huruf ya ini di atasnya ada tanda sukun. Dan sebelum huruf waw dan huruf ya ini terdapat huruf berbaris fathah. Jadi boleh catat sikit dalam buku nota, iaitu pada toy itu kita tengok ya yang mana di atasnya ada sukun, sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Jadi dinamakan dia sebagai hukum lin sekiranya dia berada di pertengahan ayat. Kalaulah dia berlaku di hujung ayat, maka dinamakannya mad lin. Kalau mad lin ni kita panjang dia 24 ataupun 6 harakat. Jadi kalau kita waqaf. Tapi kalau kita jumpa di pertengahan ayat, kita hanya panggil dia hukum lin sahaja. Dibaca dengan lembut. Jadi contoh dia itulah toy itu. A'toina, kita panggil dia hukum lin. Kemudian na. Pada na tu tengok di situ dia ada huruf alif. Alif yang kecil tu. Sebelum alif kecil dia ada huruf berbaris fathah. Okay, yang ni namanya mad asli. Yang kita nak bincangkan mad asli itu. Okay, mad asli ni hurufnya ada 3. Huruf alif, huruf waw, huruf ya. Yang mana syarat dia sekiranya huruf alif, di atas huruf alif tu tidak ada tanda sukun. Okay, dia tak ada tanda bulat, tanda sukun tu tak ada. Sebelum alif ada huruf berbaris fathah. Boleh catat sikit. Kemudian huruf waw sama juga, tidak ada sukun di atas waw. Sebelumnya ada huruf berbaris dhammah. Manakala huruf ya, di atas huruf ya itu juga tidak ada tanda sukun. Sebelum ya tu ada huruf berbaris kasrah. Jadi ini namanya mad asli. Jadi dulu kita dah bincangkan makhraj huruf kan, makhraj al-jawf. Yang mana makhraj al-jawf ini makhraj bahagian rongga mulut, yang mana 3 huruf mad ini keluarnya di bahagian rongga mulut, iaitu awi, alif, waw dan ya. Jadi di situ kita ulang balik. Okey, jadi cara nak kenal mad asli, tengok pada alif kecil tu. Itu alif kecil tu huruf alif mad lah tu. Sebelum alif tu ada huruf berbaris fathah. Jadi dibaca dengan 2 harakat. A'tayna kal kausar. Okey, kau tengok kau. Kau tu dia jadi hukum apa? Kalau kita bincang tadi, Ustaz bagi tahu apa? Tengok pada waw. Waw di atasnya ada sukun. Waw ni termasuk dalam huruf apa? Huruf mad lin. Sebelum waw tu ada huruf berbaris fathah. Jadi bacaan dia jadi lin, lembutkan. Kausar. Jadi contoh kalau kamu nak tengok contoh lin kan, tengok tu. Dia ada contoh bagi huruf ya dan juga contoh bagi huruf waw. Jadi boleh catatlah dalam buku catatan kamu tu, cara nak kenal hukum lin. Ni contoh dia. Toy dan kau. Boleh catat sikit dalam surah Al-Kausar ayat 1. Boleh untuk nak mudahkan merajuk. Baik, kemudian kita waqaf kausar. Bila waqaf tu pastikan kita lembutkan ra tu, kita tebalkan ra. Kausar, tebalkan. Okey, jangan kausar, itu nipis. Kausar, kita tebalkan. Okey, itu cara bacaan bagi ayat yang pertama. Inna a'tainakal kausar. Okey, apa maksud kalimah al-kausar? Al-kausar maksudnya apa? Iaitu telaga Nabi SAW, kebaikan yang banyak. Jadi al-kausar ni dia ada manfaatnya, dia ada keberkatannya. Okey, jadi al-kausar ni artinya telaga Nabi, yang mana kita akan minumnya di hari akhirat nanti. Al-kausar. Baik, seterusnya. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar.
Dalam ayat ni kita lihat pada fasalli li rabbika wan. Okey, tengok pada nun yang di atasnya ada sukun, kemudian bertemu dengan huruf ha. Jadi dia jadi hukum izhar halqi. Okey, izhar halqi kita baca dia tanpa dengung. Okey, kita baca dia tanpa dengung. Kemudian har bila waqaf di situ ra tu kita dibaca dia dengan tebal. Okey, wan har. Jadi cara nak tebalkan ra ni kita angkat bibir tu ke atas. Wan har. Itu. Okey, kausar. Semua tu lidah kita tu dia ke atas. Kausar. Wan har. Baru dah tebal. Jangan baca wan har kausar. Itu nipis. Okey, itu tak kena. Ustaz ulang. Fasalli li rabbika wanhar. Okay, apa maksud wanhar? Wanhar ni artinya korban binatang. Jadi yang kita buat korban selepas solat sunat Aidil Adha tu, maka itulah. Okay, kita ambil dalil dia daripada sini lah. Fasalli itu maksudnya selepas kamu sembahyang, maka lakukanlah ibadat korban. Wanhar tu ibadat korban ataupun korban binatang. Itu maksud wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Inna shani'aka huwal abtar. Okay, dalam ayat ni kita tengok pada kalau kita tengok mad asli lah pada kalimah ni, iaitu pada syani'aka tu. Sya tu mad asli tu. Sebab apa mad asli? Sebab dia ada alif, sebelumnya ada fathah. Itu mad asli. Sya panjang dia 2 harakat. Syani'aka huwal ab. Okey, kita tengok pada ab. Ab ni dia jadi hukum qalqalah sughra. Okay, sebab apa qalqalah sughra? Sebab huruf ba tu adalah huruf qalqalah yang berada di pertengahan kalimah. Kemudian tar pula. Tar tu kita tebal ya. Ra tu dibaca dengan tebal. Abtar. Pastikan lidah kita tu diangkat naik ke atas. Abtar. Jangan abtar. Itu nipis. Sebab bibir kita ke bawah. Kita kena angkat bibir tu ke atas. Abtar. Gitu. Inna shani'aka huwal abtar. Okay, apa maksud al-abtar? Al-abtar ni artinya putus daripada segala kebaikan. Okay, al-abtar ni artinya putus daripada segala kebaikan. Itu maksudlah. Maksud kalimah-kalimah yang terpilih. Okey, jadi surah Al-Kawthar ini ada 3 ayat sahaja, iaitu surah yang paling pendek dalam Al-Quran. Jadi asal kamu dah boleh hafal dah surah Al-Kawthar ini. Jadi Ustaz ulang sekali lagi untuk surah Al-Kawthar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Itu bagi surah Al-Kawthar, dan kita akan terus dengan surah yang berikutnya, iaitulah surah Al-Ma'un, ataupun kita panggil surah Ara'aital Ladzi. Okey, jadi surah Al-Ma'un ini dia ada 7 ayat. Jadi insya-Allah kita akan juga membacanya, dan di samping itu kita akan membincangkan hukum tajwid yang ada dalam ayat ini, yang mana kita lebih fokusnya pada hukum mim mati, iaitu hukum izhar syafawi. Okay, bagaimana kita nak mengenal hukum izhar syafawi yang terdapat di dalam surah
al-ma'un ini. Jadi seperti biasalah, kamu sediakan nota untuk catatan kamu, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين. Baik, dalam ayat ni apa yang kita perlu lihat iaitu sebutan hamzah tu makhrajnya di mana? Di pangkal kerongkong. Arai dekat dengan dada tu. Arai tu, jangan arai, jangan bunyi ain, bunyi hamzah. Arai allazi, itu. Arai allazi yukadzibu. Okey, huruf zal tu kamu kena jagalah. Zal, yukadzibu, huruf zal jangan terlampau tekan. Kalau tekan nanti dia jadi z, dah jadi macam bunyi lebah. Itu tak kena. Yukadzibu, kita lembutkan dan tengok makhrajnya zal tu di mana. Ulang pada makhraj. Yukadzibu biddin. Okey, dia ada syaddah, kita tekankan. Kemudian waqaf dengan mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun berlaku ketika waqaf. Bila kita waqaf saja, maka dia menjadi mad arid lis sukun. Jadi mad arid lis sukun panjang dia 2, 4 ataupun 6 harakat. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Okey, jadi kita ambil 6 harakat. Okey, tengok pada ai tu. Ai tu dia jadi apa? Dia jadi hukum lin. Tengok sama tak macam ayat sebelum tu. Okey, tengok bentuk dia sama tak? Huruf ya yang mati sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Okey, tengok ada maksud tak ayat yang pertama? Apa maksud ayat yang pertama? Okey, makna kalimah dia tak banyak. Dalam surah ni dia ada 2 kalimah sahaja. Jadi dalam ayat pertama tu tak ada. Jadi kita teruskanlah untuk bacaan dia. Baik, ayat yang kedua. Fazalika allazi yad'ul yatim. Fazalika allazi yad'ul yatim. Okey, dalam ayat ni kita lihat pada yad'ul tu, situ dia kena tekan sebab ada syaddah. Yad'ul yatim. Itu. Yatim, bila waqaf maka dia jadi hukum mad arid lisukun. Jadi samalah macam biddin tu. Okey, mad arid lisukun juga. Fazalika allazi yad'ul yatim. Baik, ayat seterusnya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. ولا يحض على طعام المسكين. Okey, kita teruskan. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Okey, tengok pada y tu. Y tu itu namanya lin tu. Y, tengok ya yang sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Lul lil, situ ada hukum idgham bila gunnah. Hukum idgham bila gunnah iaitu dhammatain bertemu huruf lam. Lul li tu kita tahu masuk fawailul lil, lul lil musallin, macam tu. Okey, musallin kita tebalkan sad. Dan bila kita waqaf berhenti, maka kita baca dengan mad arid lisukun. Okey, jadi panjangnya 6 harakat juga kita baca. Fawailul lil musallin.
Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum an salatihim sahun. Okay, dalam ayat ni kita lihat pada hukum mim mati. Okey, fokus pada mim yang di atasnya ada sukun. Jadi kamu catat sikit. Tengok dalam ayat ni ada berapa huruf mim yang ada sukun. Jadi ada dua tempat pada home, pada him. Tengok tu. Di atas mim ada sukun, ada dua tempat dalam ayat ni ayat 5 ni. Jadi sekiranya kamu bertemu dengan mim, huruf mim yang di atasnya ada sukun, itu namanya izhar syafawi. Okey, itu cara mudah. Saya nak bagi cara mudah kamu nak kenal hukum izhar syafawi. Hukum mim mati ni, saya ulang sikit, hukum mim mati ni dia ada 3. Yang pertama ikhfa syafawi. Kalau nak catat boleh catat. Yang kedua izhar syafawi. Yang ketiga idgham mislain, ataupun dalam buku ni dia tulis idgham syafawi. Okey, jadi cara nak kenal dia, kalau ikhfa syafawi, apabila mim mati bertemu selain daripada huruf mim dan huruf ba, itu namanya ikhfa syafawi. Okey, silap. Ikhfa syafawi iaitu apabila mim mati bertemu dengan ba. Jadi betul balik. Ikhfa syafawi apabila mim mati bertemu dengan ba. Itu namanya ikhfa syafawi. Kalau izhar syafawi apabila mim mati bertemu selain daripada huruf mim dan huruf ba. Itu tukar balik Izhar syafawi iaitu apabila mim mati bertemu selain daripada huruf mim dan huruf ba. Jadi salah satulah. Okey. Jadi cara yang paling mudah kamu nak kenal izhar syafawi iaitu di atas huruf mim tu ada sukun. Yang paling mudah dalam Quran, kalau di atas mim tu ada sukun, itu namanya izhar syafawi. Buat catatan sikit. Kalau idgham mislain pula, apabila mim mati bertemu dengan huruf mim sahaja. Okey, jadi itu namanya idgham mislain. Okey, jelas Jadi hukum bacaannya izhar syafawi ini nyata dan jelas. Okay, jadi kita baca hum an, hum an salatihim jadi dia tak ada dengung dah. Allazina hum an salatihim sahun. Macam tu. Okay, jadi faham hukum izhar syafawi. Jadi kamu catat sikit. Izhar syafawi di sini kalau kita tengok mim mati bertemu dengan ain. Dia yang formula tadi ni selain daripada mim dan ba. Jadi huruf lepas huruf mim tu, kalau ada huruf selain daripada huruf mim dan ba, dia jadi izhar syafawi lah. Okey, di sini huruf ain. Satu lagi huruf sin. Jadi ini namanya izhar syafawi. Allazina hum an salatihim sahun. Okey, apa maksud kalimah sahun? Sahun ni artinya orang yang lalai. Sahun orang yang lalai. Allazina hum yura'un. Allazina hum yura'un. Okey, dalam ayat ni ada hukum izhar syafawi. Okey, tengok apa yang Ustaz bagi tahu tadi. Kalau di atas huruf mim ada sukun,
Maka di sini tengok ada tak huruf mim yang ada sukun. Okey, pada home tu. Lepas home tu ada huruf ya. Jadi dah confirm dah lah. Ini namanya izhar syafawi. Alladzina hum yura'un. Okey, yura tu ra'un dia jadi mad wajib muttasil. Okey, mad wajib muttasil panjangnya 4 ataupun 5 harakat. Kemudian kita waqaf dengan mad arid lisukun. Okey. Wa yamna'una al-ma'un. Wa yamna'una al-ma'un. Okey, dalam ayat ni ada tak lagi hukum izhar syafawi? Iaitu pada mim tu. Mim yang di atasnya ada sukun. Itu pun juga namanya izhar syafawi. Okey, baik. Kemudian kita waqaf situ, waqaf dengan ma'arid lis sukun. Jadi daripada ayat 1 sampai ayat 7, bila kita waqaf, kesemuanya kita waqaf dengan ma'arid lis sukun. Okey, dan dipanjangkan 6 harakat. Jadi kita panjang tu bagi sama. Bila kamu nak baca nanti, bila berhenti tu bagi cukup 6. Macam mana kita nak kira? Gerakkan 6 jari. Okey. Baik. Dan maksud al-ma'uni apa dia? Al-ma'uni artinya bantuan. Okey. Al-ma'un artinya bantuan ataupun ma'unah tu. Kita panggil ma'unah kan. Itu pertolongan lah. Pertolongan Allah. Al-ma'uni artinya bantuan. Okey, saya ulang balik bacaan surah ini sama-sama kita ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadhalika alladhi yadu'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, itulah cara bacaan surah Al-Ma'un. Dan insyaAllah untuk bacaan yang terakhir, iaitu surah Al-Quraisy. Surah Quraisy pun dia tak panjang mana, 4 ayat sahaja. Jadi insyaAllah surah Quraisy ni berkaitan dengan masyarakat Quraisy. Okay, jadi dia ada makna kalimah. Jadi insyaAllah lah kita akan bincangkan. Dan juga di sini hukum tajwid dia juga ada hukum izhar syafawi dan juga hukum mim mati. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش لإيلاف قريش. Baik. Sebelum ni kita dah bicarakan hukum lin kan. Jadi di sini tengok Quraisy tu, bila kita waqaf saja, ini namanya mad lin. Quraisy. Ini dinamakan dia mad lin sebab kita waqaf. Okey, bagaimana nak kenal mad lin? Syarat dia apa? Yang pertama ada huruf ya. Ya yang di atasnya ada sukun. Sebelum ya ada huruf berbaris fathah. Okey. Jadi di sini kita panggilnya mad lin sebab kita waqaf. Huruf yang akhir tu huruf shin tu, itu kita sukunkanlah sebab kita berhenti. Okay, bila kita berhenti, shin tu dia jadi sukun. Kita tak sebut Quraisyin, tak lah. Dia jadi Quraish. Macam tu. Jadi mad lin ini kita panjang dia 2, 4 ataupun 6 harakat.
Okey, buat catatan sikit dalam buku kamu untuk kamu nak mengingat nanti. Li'ilafi Quraish. Okey, jadi kita ambil 6 harakat lah. Quraish tu panjang dia 6 dan juga shin tu bagi berhamburan udara. Sebab shin tu sifat dia tafashi. Huruf shin ini dia makhrajnya di tengah lidah. Quraish. Macam tu. Okey, apa maksud Quraish? Li'ila. Okey, li'ila tu. Li'ila fi. Okey, itu maksudnya kerana kebiasaan. Li'ila fi tu maksudnya kebiasaan. Quraish tu masyarakat Quraish. Macam tu lah. Okey, seterusnya. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Okey. Dalam ayat ni kita lihat pada ila. I itu kita panjang dia 2 harakat. Okey, I itu. Ilafihim. Ilafihim. Tengok di atas mim ada sukun. Okey, kalau mim ada sukun apa maksud dia? Ada jadi hukum izhar syafawi. Okey. I itu kita panjang 2 harakat lah, mad asli. Ila bukan mad asli mad badal. Ila fihim sebab huruf hamzah berada di hadapan huruf mad. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ilafihim rihlah. Huruf ha pedas. Rihlatasyita. Rihlatasyita. Shin tu bagi dia berhamburan udara. Syita'i, ta'i itu dah jadi mad wajib muttasil. Panjang dia 4 ataupun 5 harakat. Wassaif, tu samalah tu mad lin tu. Okey, sama dah. Quraish, Saif, nampak sama, tengok baris dia sama. Okey, huruf ya yang mati sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Okey, jadi panjang dia kita bagi samalah. 6 harakat bila waqaf. Baik, kemudian Syita. Apa maksud syita? Syita ni artinya musim sejuk. Syita tu musim sejuk. Wassaif musim panas. Jadi faham lah. Syita tu musim sejuk. Wassaif tu musim panas. Biasanya orang Quraisy ni dia rajin berjalan. Okay, dia nak buat perniagaan, dia rajin berjalan lah ke merata pelosok dunia lah untuk nak buat perniagaan. Okay, seterusnya. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Okey, tengok bait. Itu semua mad lin tu. Okey, waqaf pastikan 6 harakat bagi sama ke semuanya. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا bait. Bila mati saja kita bagi dia berangin sedikit. Okey, baik. Seterusnya, allazi at'amahum min ju'. Allazi at'amahum min ju'. Okey, kita tengok pada allazi tu, allazi at'a. Situ dah jadi mad jaiz munfasil. Allazi tu. At'a tu dia jadi qalqalah sughra. At'amahum. Okey, di situ dia ada mim tu. Mim mati bertemu dengan mim. Jadi Ustaz dah sebut dah tadi hukum, kalau hukum mim mati, kalau mim bertemu mim dia jadi hukum apa? Idgham mislain. Okey, ataupun dalam buku ni dia kata idgham syafawi. Tengok di sebelah tu dia ada tulis kalau mim bertemu mim idgham syafawi.
Okey, ataupun kita panggilnya idgham mislain. Baik, hukumnya dengunglah 2 harakat. Milju'. Nun mati bertemu dengan jim dan jadi ikhfa hakiki. Okey, kita monti situ dia jadi mad arid lis sukun. Jadi kita panjang 6 harakat. Itu kalau kita waqaf situ. Kalau kita sambung, dia jadi mad asli. Milju'u. 2 harakat saja kalau kita sambung. Tapi kalau kita monti dia jadi mad arid lis sukun. Itulah beza dia tu. Okey. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf wa amanahum min khawf. Okey, tengok pada wa amanahum. Amana tu tu dia jadi mat badal lah. Amana tu mat badal. Kemudian manahum, tengok mim tu. Mim mati bertemu mim dia jadi idgham mislain. Okey, idgham mislain. Min khauf, min khauf tu dia jadi izhar halqi. Khauf, situ dia jadi mad lin. Jadi kesemuanya daripada ayat 1 sampai ayat 4 semuanya kita waqaf dengan mad lin. Jadi boleh faham dah. Boleh buat catatan sikit cara nak kenal mad lin dan lain-lain lah yang Ustaz jelaskan tu. Kalau boleh kamu buat satu nota buku catatan untuk tajwid. Baik, apa maksud ju' tadi? Bil ju'. Ju' tu artinya lapar. Ju' tu lapar. Khauf tu pula apa dia? Ketakutan. Okey, ju' tu artinya lapar, khauf tu artinya ketakutan. Okey, itulah makna istilah dalam ayat surah Quraisy ini. Baik, Ustaz ulang balik sekali lagi untuk bacaan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم min khawf. Okey, contoh kalau kamu nak sambung. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Okey, baik. Itulah cara bacaan ketiga-tiga surah daripada surah Al-Kawthar, Al-Ma'un dan juga surah Quraisy. Jadi insya-Allah saya harap kamu dapat fahamlah sikit sebanyak berkaitan dengan cara membaca surah-surah tadi dan juga membantu kamulah dalam memahami makna-makna kalimah. Insya-Allah kamu bolehlah membaca dengan baik sekali dan juga dapat menghafaznya nanti. Insya-Allah saya harap semua anak-anak pelajar dapat menghafaz daripada surah yang awal dulu ni, surah Al-Ikhlas sampailah surah yang kita akan baca nanti untuk persediaan peperiksaan penggal pertama nanti. Jadi tak dapat tidak kamu kena hafal lah. Okay? Bila mengaji di Mata Mahmud ni secara tak langsung hafal tu dia kena banyak. Okay? Sebab banyak kita nak mengaji bahasa Arab. Okay? Syariah pun kamu kena hafal lah surah-surah ni akan disoal nanti insya-Allah. Jadi buat persediaan dengan sebaik mungkin apabila kita bertemu di pengajian secara bersemuka nanti. Okey, itu saja dan bolehlah buat persediaan untuk kita terus pada latihan pula. Wallahu a'lam. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.